Okay, good morning class. Hari ni kan ini yang cikgu kasih tu hari kan handout tu. Kita tengok soalan dulu ya. Ini di part 3 ya. Part 3 and then 200 to 250 words. Okay. So your teacher has asked you to write a story for the school magazine. Okay, ingat ayat ni tak perlu diulang dalam soalan, okay? Dia cuma yang paling penting di sini adalah the title of the story. Jadi soalan ini perlu title. Ada 3 jenis soalan. Soalan satu adalah kasih title. Tajuk macam soalan ni dia sudah ada, jadi kamu cuma guna balik. Kebanyakan soalan dia akan kasih kamu sudah tajuk. Kalau soalan tu minta title, okay, kebanyakan dia sudah kasih kamu title. Kalau tiada, baru kamu kena reka sendiri. Dalam soalan ini dia sudah kasih, jadi kamu cuma salin balik saja. Yang kedua, jenis kedua ialah yang tahun lalu cikgu sudah beritahu. Idea dia suruh kamu begin with the sentence, mula dengan ayat tu ataupun end with the sentence. Akhiri dengan ayat tu. Dia kan ada satu ayat di sini, lepas tu kamu baca. Kalau dia cakap end with this sentence, maksudnya kamu kena akhiri cerita itu dengan ayat ini. Ataupun dia cakap begin with this sentence, maksudnya kamu kena mula essay itu dengan ayat ini. Okay? Jadi masa kamu baca itu, kamu kena baca kehendak soalan. Okay? Di mana kehendak soalan? Kehendak soalan di title. Kalau dia minta title, ini kehendak soalan dengan yang 2 dot ini. Biasa ada 2 atau 3 dot. Kamu kena baca. Biasanya kehendak soalan di sini ataupun begin with the sentence ataupun end with the sentence. Kalau ada soalan yang begin dengan end with the sentence, maksudnya kamu punya kehendak soalan dalam ayat itu juga. Okay? Jadi kamu kena baca dalam ayat itu dan 2 yang point di sini. Okay? Kita tengok kehendak soalan hari ini. Kehendak soalan hari ini ialah stranded by a storm. Okay, stranded by a storm bermaksud sini ialah terkandas kerana ribut. Okay, hujan ribut. Your story should include a description. Kamu akan selalu nampak perkataan ini dalam cerita bermaksud menggambarkan, okay, menggambarkan apa yang terjadi, apa yang happen during a storm, semasa ribut itu, okay, hujan ribut taufan itu. How you weathered the storm, how you okay, apa maksud weathered di sini? Weathered di sini ialah mengharungi. Kamu tulis semua maksudnya. Storm di sini ialah ribut kan, tapi dia juga boleh bermaksud badai kehidupan. Okay, next. Sebelum kita mulai essay tu, kita kena tulis balik title kerana soalan title. Soalan sudah kasih, jadi kamu tulis sahaja balik di tengah-tengah, stranded by a storm. Ikut saya balik. Okay, lepas tu garis, lepas tu langkah satu baris baru mula perenggan yang pertama. Okay, macam mana kita buat tulis title? S di sini huruf besar, ini B dengan A huruf kecil. Kenapa? B dengan A, by dengan A, by dengan E ini tiada maksud. Perkataan yang tiada maksud kita kasih dia kecil. Huruf kecil kecuali dia perkataan pertama. Kecuali E ini di perkataan yang pertama kamu jadikan dia huruf besar. Okay, stranded ialah kata kerja, storm ialah kata nama, kata kerja, kata nama, kata adjektif. Semua ni ada maksud. Ya, perkataan yang ada maksud automatically dalam tajuk perkataan pertamanya kita kena tulis huruf besar. Lepas tu tajuk tiada full stop. Okay, kita keluarkan K2P kita. Kalau cerita automatically past tense. Kecuali perenggan yang pertama, kadang-kadang perenggan pertama kalau kamu tulis hari ini hari memperingati kematian ibu saya. Today is a day I remember. Today is the anniversary of my mom's passing. Okay, ulang tahun arwah ibu meninggal. Okay, past tense. Lepas tu ataupun perenggan yang terakhir, lepas kamu cakap akhiri cerita itu, kamu cakap sekarang saya tidak lagi nakal seperti dulu, saya telah berubah. Itu sekarang kan, jadi itu kena dalam huruf dalam present tense. Yang lain semua kena dalam bentuk past tense. Okay, pronoun kita soalan ada subjek kah? Ada manusia yang terlibat? Ada you. Jadi pronoun kita ialah you kan, jadi kena tukar kepada I. Sini ialah my family and I. Saya cakap keluarga saya dengan saya dalam cerita ini. Okay.
Okay. Perenggan yang pertama, cerita ini tentang, cikgu jelaskan dulu kalau tidak kamu sangat blur. Cerita ini tentang cerita ini tentang mereka ni orang Brunei. Mereka pergi melancong. Melancong kan, lepas tu mereka melancong di atas kapal layar, okay, cruise ship. Tetapi masa mereka nak berlabuh tu, orang nak balik ke Brunei kan, mereka sepatutnya berlabuh di Miri, tetapi kerana hujan lebat taufan, mereka tak dapat lah. Jadi mereka terpaksa berlabuh di Labuan. Lepas tu mereka nak balik ke Brunei, tetapi di Labuan pun banjir teruk sampai tak boleh ke airport begitu. Jadi kerana mereka orang Brunei, jadi mereka tak ada banyak duit Malaysia, tak cukup lah duit dorang kan. Okay, tak cukup duit dorang, terpaksa juga mereka tinggal di Labuan tu sampai hujan reda, sampai boleh terbang. Okay, jadi mereka kerana tak cukup duit Malaysia, mereka terpaksa berjimat cermat dan mengharapkan yang terbaik. Akhirnya selepas 2 hari hujan reda, air pun reda, mereka dapat balik ke Brunei. Mereka dapat mengharungi taufan ini dan mengharungi cabaran ini. Okay? Jadi storm di sini juga bermaksud cabaran. Tak semestinya ribut saja, dia boleh bermaksud badai kehidupan ataupun cabaran. Okay, mula dengan perenggan yang pertama. My parents and I were tengah berseronok, enjoying. And idyllic. Idyllic itu cikgu jelaskan dulu maksud-maksudnya di sini ya. Disembark maksudnya turun daripada kapal tu. Okay, nothing short of a magical bermaksudnya sangat amazing. Rerouted bermaksud tukar laluan. Widespread bermaksud banyak tempat kena. Rain came down in sheets. Ini kira peribahasa, macam metafor begitu. Ini bermaksud hujan lebat. Kamu jangan cakap heavy rain. Itu darjah 1 punya English. Kamu boleh guna rain came down in sheets, hujan lebat. Fate had other plans. Ini pun kira peribahasa. Fate itu takdir, ada plans ialah rancangan lain. Maksudnya nasib tidak berpihak kepada kita. Itu maksudnya. Idyllic yang cikgu ajar tadi, idyllic bermaksud tenang, peaceful, tambah sangat gembira dalam esei ni. Okay, tetapi dia juga boleh bermaksud tenang sahaja dan boleh juga bermaksud sangat gembira sahaja. Tetapi dalam esei ni dia kedua-dua, tenang dan sangat gembira. Dock ini berlabuh. Berlabuh kata kerja ini. Maksudnya kapal itu berhenti di satu tempat. Grim itu maksudnya menakutkan. Crackle over bermaksud yang suara radio tu, kamu tahu ke kalau kamu tune itu radio kan, kamu cari station tu kan dia crack, itu maksudnya crackle over. Okay, hoping for a break ini pun kira peribahasa bermaksud mengharapkan break. Break maksudnya berhenti kan, tapi break di sini bermaksud ada perubahan. Districts di sini bermaksud daerah-daerah. Banyak ya, ada S. Little choice pun kira peribahasa bermaksud tak banyak pilihan. Okay, jadi kita masuk. Ini adalah peribahasa untuk perenggan 1 dan perenggan 2. Perenggan ini dengan perenggan ini. Okay. Mari kita tengok. My parents and I were enjoying an idyllic 2-day cruise. Cruise tu ialah kapal layar lah. A boat ialah di atas kapal layar itu. Kerana ini ialah kata nama. Jadi benda yang di depan ini mesti dalam bentuk adjektif. 2 perkataan mesti disambungkan menjadi 1 perkataan. Jadi kita tambah dash. Today tak payah S kerana dia menjadi adjektif. Adjektif tiada S. Okay. A replica steamship. Replika ialah replika maksudnya mengikut copy ikut dia. Steamship ialah kapal yang menggunakan steam untuk bergerak. Dulu-dulu macam Titanic. Okay. The journey ini selalu keluar dalam essay. Journey ataupun experience ataupun holiday. Semua ini kira macam kamu boleh kira dalam kategori macam pergi melancong, pengalaman kamu. The journey had been, okay, maksudnya sangat amazing, sangat wow, okay. The journey had been nothing short of magical. Okay.
S di sini bermaksud semakin. Jadi semakin dia mendekati, past tense, near. Mendekati, neared. Dia punya penghujung. Okay. We were dijadualkan. Kerana dalam BM dia dijadualkan. Jadi dalam BI kamu tambah D. Dijadualkan untuk berhenti melabur. Dock. In Miri the following day. Following ialah keesokan. Keesokan morning. Malam. As night falls, maksudnya semakin malam. Okay. As night fell, past tense, semakin malam. Daripada kamu cakap during the night, itu standard one English, kamu gunalah as night fell. Maksudnya semakin malam ataupun pada waktu malam pun boleh sebenarnya. Okay. Cikgu tulis jawapan Grim. Grim ialah announcement. Announcement ialah announcement itu bermaksud sekejap lah. Pengumuman. Pengumuman yang grim. Grim announcement yang menakutkan. Okay, and the yang mana? Kita merujuk kepada G. Jadi G mesti guna Kenapa bukan the? Kerana ini ialah pengumuman yang pertama yang kamu dengar. Jadi kali pertama kita guna ataupun N. Kali kedua, ketiga, kalau kamu ulang tentang pengumuman itu, baru kamu guna the. Okay. A grim announcement. Okay, suara radio itu crackled over the radio. Okay, kamu nampak dash ini. Apa fungsi dash ini di tengah-tengah? Yang pertama fungsinya ialah untuk kamu berpause. Pause maksudnya berhenti secara dramatik. Fungsi kedua adalah kamu nak tambah informasi selepas itu. Information. Fungsi ketiga ialah kamu nak menekankan, emphasize selepas dash itu. Apa selepas dash itu? Apa-apa yang selepas itu kamu nak tekankan, ataupun selepas dash itu kamu nak tambah informasi tentang benda tersebut, ataupun kamu nak berhenti secara dramatik. Ini fungsi hyphen dalam esei cerita. Esei lain pun boleh, tak semestinya cerita sahaja. Kalau esei-esei biasa yang berbentuk fakta, biasa ialah kerana kamu nak tambah informasi ataupun kamu nak menekankan apa-apa yang selepas itu. Okay. Banyak tempat telah kena widespread. Apa yang kena mereka? Flooding. Bukan flooding. Flooding sini ialah banjir. Banjir ini telah swept across, past tense. Apa maksud swept across? Swept across maksudnya banyak tempat kena. Sama dengan widespread. Okay? Banyak tempat kena. Dia banyak tempat kena di mana? Di daerah-daerah. Districts of Borneo. Menjadikan. Biasa kalau BM Englishnya ada ing. Biasalah, bukan selalu. Okay? Bukan setiap kali, tapi biasanya. Menjadikannya, making it difficult for us to turun daripada kapal itu. Disembark. Okay? Jadi macam mana kamu punya perasaan? Ingat, cerita mesti tambah perasaan. Mesti tambah kamu punya feelings. Itulah yang kamu akan tambah markah. I berdoa dengan senyap. Dengan dalam BM, Englishnya mau tambah li. I silently prayed. Kamu berharap ada sesuatu yang berlaku. Ada yang berubah dari segi weather. Apa itu weather? Weather itu cuaca. Ada apa yang berubah? Okay, hoping for a break. Okay, ada yang berubah dari segi weather, dari segi cuaca. Tetapi nasib tidak berpihak kepada kita. Fate had other plans. Okay. Okay, cikgu nak kamu highlight ayat ni. Ini adalah ayat digunakan untuk boleh digunakan untuk cakap tentang hujan juga. Okay, the heavens open again. Kamu faham heavens tu syurga kan? Tapi di sini bermaksud langit. Okay, kalau langit itu terbuka, heavens open, okay, bermaksud hujan. Once again ialah satu kali lagi. Okay, jadi maksudnya kalau kamu nak cakap tentang hujan, kamu juga boleh guna the heavens open, ataupun kamu boleh guna rain came down in sheets. The heavens open again, and cikgu nak tambah
Rain came down in sheet. Kerana heavens open bermaksud hujan saja. Tetapi kalau kamu cakap rain came down in sheets bermaksud hujan lebat. Itu bezanya. Kamu boleh sambung ayat 2 ni. Dua-dua ayat ni dengan N. With little choice, dengan pilihan yang sangat sikit, apa yang boleh buat? Tak dapat buat apa-apa lah. Okay. The ship terpaksa tukar laluan. Sepatutnya di Miri kan, tapi dia tukar laluan, dia berlabuh di Labuan. Selepas mereka sampai di Labuan, mereka diarahkan. Instruct ini ialah arah. Kalau dalam kalau kita tukar kepada jawapan hari ini ialah diarahkan. Jadi mau tambah ed. Disembark ialah turun daripada kapal. Okey, ini ialah perenggan 1 dengan perenggan 2. Okey. Seterusnya perenggan 3 dan ke perenggan 4, cikgu jelaskan dulu maksud-maksudnya. Warna biru kot. Okay. Apa maksud sini. Okay, scout. Scout ialah mencari dengan teliti. Daripada kamu cakap look, kamu gunalah scout. Scout tu ialah vocabulary yang lebih cantik. Tapi beza dia look dengan scout ialah look ialah cari saja, scout ialah mencari dengan teliti. Itu perbezaannya. Recede di sini bermaksud air pasang itu kan, air banjir itu sudah surut. Okay, sudah surut. Okay. Ini adalah peribahasa juga, between a rock and a hard place. Maksudnya apa BM dia? Sekejap lah. Bermaksud terperangkap di antara dua situasi yang tidak, terperangkap dalam situasi yang menyusahkan. Tak semestinya dua, tetapi asalkan dia terperangkap dalam situasi yang menyusahkan atau mencabar, kita boleh guna ini. Buat ini pun susah, buat itu pun susah. Biasanya dua situasi sekurang-kurangnya lah. Tapi asalkan kamu anggap saja, asalkan terperangkap apa-apa pilihan yang kamu ambil pun tetap susah, itu yang kamu guna ini. Between a rock and a hard place. Access to. Guna dengan access to, maksudnya menggunakan di sini. Submerge itu maksudnya tenggelam. Proof fertile. Proof ialah ada ed kan, maksudnya dibuktikan. Futile bermaksud tidak berkesan ataupun tidak berjaya. Secure ialah mendapat, dengan mendapat. Okay. Ini pun peribahasa, by a sheer stroke of luck, maksudnya lucky, nasib saja, kerana nasib saja baru kamu dapat. Biasanya dia guna begini saja, tapi cara ayat teacher cikgu tambah by di depan, lepas tu koma, lepas tu baru cikgu jelaskan. Nanti kamu nampak. Horizon ini bermaksud, kamu tahu kah kalau kamu tengok, cikgu terus tunjuk kamu gambar. Kalau kamu tengok pemandangan di luar itu kan, di antara langit dengan bumi yang di bawah ni kan, itu kita panggil horizon. Biasanya kita guna dalam essay yang kita kalau kita cakap tengok pemandangan ataupun itu matahari terbit dengan matahari naik, sunrise and sunset. Ini cikgu terus tu, ini maksudnya horizon. Di antara langit dengan bumi, di sinilah horizon, di tengah-tengah itu. Okay, pemandangan. Jadi secara dalam essay ini cikgu anggap dia sebagai pemandangan langit dan di antara langit dan bumi. Pemandangan saya cikgu tulis. Severed by bermaksud putus ataupun dijejaskan oleh. Di sini lebih kepada putus. God off maksudnya turun. Kita boleh cakap God of the ship, God of the car, kereta boleh, kapal boleh, kapal terbang boleh, bicycle begitu tak boleh. Ini pun peribahasa. Hoping against hope, maksudnya berharap melawan harapan. Ini bermaksud apa BM-nya ya? Sekejap lah. Bermaksud tetap berharap walaupun tiada harapan. Tetap, cikgu nak nampak semua maksud ni tulis. Tetap berharap
walaupun tiada harapan. Okay. Ini pun kira peribahasa, to our dismay. Dismay bermaksud kecewa. Jadi to our dismay maksudnya kami berasa kecewa. Macam mana guna ni? Kamu guna to our dismay, koma. Lepas tu kamu jelaskan apa yang kamu rasa kecewa. Nanti kamu nampak cara ayatnya. Ini pun peribahasa. In hand bermaksud dalam tangan. Apa yang kamu ada dalam tangan. Lebih kepada maksud itu. Unabated bermaksud tidak berhenti. Okay, ini pun kira peribahasa live on a shoestring. Bermaksud, dia ada dua maksud. Satu ialah kamu punya budget sangat ngam-ngam saja. Tak lebih, tak cukup. Ataupun kamu miskin. Ada dua ya. Ada satu ialah budget kamu ngam-ngam saja. Tak lebih, tak kurang. Okay. Ataupun kamu miskin. Yang terakhir, accommodation bermaksud penginapan. Okey, mari kita masuk kepada perenggan 3 dan 4. Di sini. Okey, perenggan ini ialah masa mereka turun sudah daripada kapal itu, mereka kena cari tempat penginapan, tetapi kerana banyak orang pun terkandas di labuan, jadi banyak penginapan tiada. Jadi mereka jumpa motel yang murah, terpaksa berjimat cermat dan tunggu mengharapkan cuaca berubah dan dapat balik kepada Brunei. Balik ke Brunei, sorry. Okay, once kerana cikgu tak maksud guna disembark, kerana 2 kali sudah. Disembark tadi bermaksud turunkan. Okay, jadi cikgu guna got off. Sama saya maksud dia tu. Once itu bermaksud apabila, bukan sekali. Once we got off the ship, however, tetapi we quickly, biarpun sudah turun tetapi tetap ada masalah. Okay, we found, past tense untuk find ialah found. Found di sini bukan bermaksud cari, dia ada dua maksud. Maksud pertamanya ialah rasa, maksud keduanya ialah perasan. Ataupun perasan yang kami, perasan ourselves, perasan apa? Perasan yang mempunyai masalah. Find ourselves between a rock and a hard place. Between a rock and a hard place. Kenapa? The roads leading to. Leading to di sini bermaksud menuju. Jadi kalau BM ada biasanya dia punya kata kerja dalam English mau tambah ing. Menuju ke airport. Okay, apa yang jadi menuju ke airport? Tenggelam, submerge. Sepenuhnya, kerana ada itu. Jadi ini mau tambah sepenuhnya. Completely submerged, making it impossible, menjadikan dia impossible, okay, untuk kita return balik kepada Brunei. Jadi we then mencari secara teliti, scoured the town, okay, mencari secara teliti di bandar untuk tempat penginapan, accommodation, okay. Okay. By sheer stroke of luck, nasib, laki kan, by sheer stroke of luck. Okay, macam mana guna ayat yang laki ni? Koma sudah, lepas kamu cakap by sheer stroke of luck, kamu koma, kamu jelaskan apa yang kamu laki. Apa yang saya laki di sini? We manage di sini ialah berjaya. Berjaya untuk apa? Mendapat apa? Bilik dalam motel. Kerana tempat lain ada places were fully, sepenuhnya ditempa. Dalam BM kalau di Englishnya mau tambah ed. Okay. Funds, buang S. Fund di sini bermaksud duit ataupun dana. Duit lah, lebih kepada duit. Yang terhad. Dalam BM kalau ada Englishnya pun mau tambah ed. Okay.
Bukan saja di dalam BM, asalkan di dengan ter dalam BM biasanya mau tambah ed. Okay. With limited fund dalam tangan yang kami ada, in hand, we check in di mana? Check in di, check in for a 2-night stay, dua hari punya tinggal. Okay. Berharap walaupun tiada harapan, hoping against hope. That the waters, kenapa waters ni ada S, okay? Kalau dia cuma duit air banjir biasa, flood water, satu perkataan, ataupun kamu tak nak flood di depan pun boleh. Okay, air banjir yang secara kalau kita merujuk kepada secara kita cakap air banjir tak payah S. Tapi kalau kita cakap air banjir itu flood water di banyak tempat, di banyak-banyak tempat, banyak-banyak lokasi. Jadi kita kena tambah S kerana S ini merujuk kepada air banjir di banyak-banyak lokasi. Jadi ada the waters di sini merujuk kepada air banjir. That the waters, past tense untuk will ialah akan kan, past tense-nya ialah would. That would surut, recede by then. Apa maksud by then? Pada, by ialah pada, then ialah ketika itu. Okay, kita masuk kepada perenggan yang keempat. Kita perlu kerana bajet yang sangat terhad. Okay, ngam-ngam sejak bajet yang terhad itu yang lebih betul. Jadi kita sangat tak cukup duit lah. We live on a shoestring. Okay, shoestring. Lepas kata koma, kalau ada kata kerja, stretch itu macam kasih tarik. Itu maksudnya. Ini ialah kata kerja. Jadi kena tambah stretching. Lepas koma, kalau ada kata kerja, automatically tambah ing. Stretching every ringgit. Ataupun kamu tak nak guna ringgit, kamu guna money. Apa maksud stretching money? Stretching money ni kira peribahasa bermaksud berjimat, cermat. Okay. Seterusnya. Okay, full stop sudah. Ini ialah cubaan. Cubaan ialah kata nama. Kata nama banyak cubaan mau tambah S. Cubaan to contact a friend. Okay, kawan dia di Brunei untuk financial, kewangan apa? Bantuan kewangan. Kerana mereka tiada duit Malaysia sudah. Okay. Okay. Jadi mau tolong minta kawan kasih bankin ke apa, tapi di Brunei pun kawannya di Brunei tak dapat bantu. Jadi kalau asalkan plan ataupun idea kamu tidak berjaya, kamu boleh guna perkataan prove futile. Okay, prove futile as jalan kepada, okay, ataupun access to the bank, ataupun kamu nak ingin, ini lebih kepada jalan kepada bank itu telah putus ataupun dijejaskan, severed by the floods. Bukan floods, banjir. Okay, itulah ada S, tapi buanglah. Each morning we scan itu tengok secara cepat. Scan kan cepat saja, jadi tengok secara cepat. Anxiously, dengan gementar. Anxious ialah gementar, tambah li ialah dengan gementar. Dia tengok apa? Scan the horizon. Apa maksud scan the horizon? Ini kira peribahasa bermaksud kamu tengok pemandangan dengan cepat. Tengok pemandangan dengan cepat di langit dengan bumi itu, di luar itu. Okay? Untuk sains ialah apa sains di sini ya? Tanda. Kenapa ada S? Kerana dia kan tengok berapa hari sudah, dia actually tengok jam 3 apa tandanya, jam 4 apa tandanya. Itulah dia banyak, dia tengok berapa kali sudah. Tanda-tanda menjadi penambah baikan. Jadi kata nama. Kenapa kata nama? Lepas off biasanya kata nama. Improvement. But kecewa, to our dismay. Macam mana guna to our dismay? Kamu nak guna but di depan pun boleh, tak nak pun boleh. Kerana but itu bermaksud tetapi saja. Okay. Lepas to our dismay bermaksud kecewa kan? Kami rasa kecewa. Koma, kamu beritahu apa yang kamu jelaskan. Lepas koma tu kamu jelaskan apa yang kamu kecewa. The downpour. Down itu turun. Pour itu hujan. Jadi hujan turun. Jadi downpour bermaksud hujan. Hujan continued. Okay, terusan, tidak berhenti. Unabated.
Okay. Itu perenggan yang keempat. Jadi kita masuk kepada perenggan yang terakhir. Sebelum itu kita tengok dulu apa maksud nature had shown mercy. Nature itu ialah alam semula jadi, lebih kepada bukan alam semula jadi. Mother Earth. Apa tu Mother Earth in dalam B? Alam semula jadilah. Alam semula jadi had finally shown mercy. Dia menunjukkan belas kasihan. Maksudnya, kalau dia menunjukkan kasihan, alam semula jadi, maksudnya hujan berhenti. Kalau ada, tak semestinya hujan saja ya. Kalau ada gempa bumi, maksudnya gempa bumi itu berhenti. Asalkan apa-apa yang melibatkan alam semula jadi berujuk kepada bencana. Ayat ni merujuk kepada bencana. Okay. Lepas tu, a wave of relief wash over us dengan breathe a sigh of relief. Dua-dua ini sama maksudnya. Maksudnya rasa lega. Hafal mati saja. Flag down bermaksud, itu. Kamu guna tangan kamu kan, kamu memberhentikan kereta. Itu maksudnya flag down. In Malay, apa maksudnya ya? Menahan. Okay, menahan taksi. Itu maksudnya. Sini ialah menahan taksi. Made a beeline. Maksudnya rushing. Dengan cepatnya. Pergi dengan cepatnya. Mesti ada maksud pergi. Bukan saya dengan cepat. Mesti pergi dengan cepatnya. Weather the storm. Mengharungi ribut taufan itu. Hujan ribut. Homeward bound mesti guna dengan for. Lepas for itu ada lokasinya, locationnya. Homeward bound maksudnya pulang. Okay, ini maksudnya semua. Kita tengok maksudnya di sini. Okay, on the third day, hari ketiga, as if bermaksud macam dua perkataan ini. Nature had finally shown mercy. Alam semula jadi menunjukkan belas kasihan mereka. Bermaksud hujan berhenti. We awoke to bermaksud bangun kepada apa? Mereka nampak bright cloudless sky. Sky ialah langit. Cloud ialah awan. Cloudless maksudnya tiada awan. Kalau tiada awan bermaksud itu cuaca sudah terang. Maksudnya tak akan hujan lagi, begitu. The waters, air banjir itu finally begin bermula to retreat. Retreat dengan recede sama. Dua-dua bermaksud surut. Okay. A wave of relief wash over us. Ini saya akan tukar. A wave of relief wash over me. A wave of relief wash over him. A wave of relief wash over her. A wave of relief wash over them. Okay. Kalau orang lain itu saya akan tukar. Without delay, tanpa berlenga-lenga, we flag down. Apa maksud flag down? Menahan. Menahan apa? Taksi. Okay. And made a beeline. Okay. Made a beeline maksudnya pergi dengan cepat. Pergi ke mana? Lepas made a beeline mesti for the airport. Pergi kepada airport as we manage, kerana kita berjaya secure mendapat seat. Seat ialah tempat duduk, merujuk kepada tempat duduk di kapal terbang. Upon boarding the plane, maksudnya masa mereka naik kepada kapal terbang itu, we all breathe a sigh of relief. Maksudnya kami semua, itu maksudnya breathe a sigh of relief. Kamu rasa lega sudah. We had weathered the storm, mengharungi hujan ribut ini, literally and figuratively. Okay, apa maksud dua perkataan ini? Literally bermaksud yang nyata, yang betul-betul yang nyata. Figuratively maksudnya metafor. Okay, kalau cikgu cakap we had weathered the storm literally, maksudnya dengan nyata kita telah mengharungi hujan ribut itu. Kalau figuratively secara metafor bermaksud we had weather, kita telah mengharungi cabaran ini. Storm ini bertukar maksud menjadi cabaran. Maksudnya dia mengharungi cabaran dan juga mengharungi hujan ribut ini. Okay. And were finally, akhirnya, homeward bound, pulang ke mana? Ke Brunei. Okay. Tulis maksud semua ini, cikgu akan cek ya. Dua-dua kelas ini. Cikgu pasti akan cek sebelum habis. Okay. That's all for today. Thank you.